Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muzdalifah binti Abdul Manam dengan nombor matriks 4222004791 mengambil program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Tujuan video ini dihasilkan adalah bagi memenuhi tugasan bagi subjek perkembangan kurikulum dalam pendidikan awal kanak-kanak, iaitu mengenai jenis-jenis model kurikulum yang terdapat dalam pendidikan awal kanak-kanak. Saya memilih model kurikulum yang dikenali sebagai Reggio Emilia Approach atau pendekatan Reggio Emilia. Pendekatan ini dikembangkan oleh seorang guru muda yang bernama Loris Malaguzzi. Nama Reggio Emilia ini diambil sempena nama pekan yang terletak di Itali. Modul Reggio Emilia menekankan 4 aspek utama yang melibatkan kanak-kanak, guru, persekitaran dan pendekatan projek. Dalam pendekatan Reggio Emilia, dipercayai bahawa kanak-kanak belajar melalui interaksi dengan orang lain, termasuk ibu bapa, masyarakat dan rakan-rakan melalui persekitaran pembelajaran yang aktif. Sebagai contoh, kanak-kanak mempelajari sesuatu perkara melalui aktiviti lakonan olok-olok, bermain bayangan, eksperimen dan sebagainya. Hal ini jelas memperlihatkan bahawa kanak-kanak ini mempunyai daya saing yang tinggi, mempunyai sifat inquiry yang tinggi, berimajinasi dan mempunyai keupayaan atau keinginan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Seterusnya, kita beralih kepada kelebihan pendekatan Reggio Emilia. Kurikulum Reggio Emilia tidak mempunyai kurikulum yang tetap. Ia lebih fleksibel dan mengikuti kepentingan kanak-kanak. Topik pembelajaran diambil daripada perbualan kanak-kanak, masyarakat dan keluarga atau melalui pengalaman atau peristiwa yang dialami oleh kanak-kanak itu sendiri. Di sini, kanak-kanak itu sendirilah yang menggambarkan pemahaman mereka melalui salah satu daripada bahasa simbolik, drama atau penulisan. Selain itu, teras kurikulum Reggio Emilia adalah perancangan projek sebagai hasil daripada minat kanak-kanak terhadap sesuatu perkara. Setiap hasil yang diperoleh akan didokumentasikan dalam bentuk gambar, lukisan dan transkrip. Perkara inilah yang kemudiannya akan ditunjukkan kepada kanak-kanak itu sendiri, ibu bapa serta guru sebagai langkah untuk mereka mengingati, memahami dan mengetahui perkara yang telah diajari, dipelajari dan dialami. Pendekatan Reggio Emilia menganggap hal ini sebagai satu cara efektif untuk mengukuhkan pengetahuan kanak-kanak. Baiklah, seterusnya kita pergi ke kepentingan kurikulum dalam perkembangan kanak-kanak. Yang pertama, kurikulum merupakan panduan dalam pembelajaran yang diperlukan oleh kanak-kanak. Hal ini merupakan satu cara untuk membantu kita sebagai seorang guru atau pendidik untuk membuat perancangan yang rapi untuk mencapai satu matlamat pendidikan. Yang kedua, kurikulum dibina mengikut kesesuaian dengan perkembangan kanak-kanak. Misalnya, setiap aktiviti yang kita lakukan atau aktiviti yang kita hendak lakukan perlulah bersesuaian dengan kemampuan kanak-kanak serta topik yang dipelajari. Yang ketiga ataupun yang terakhir, KSPK dibentuk berdasarkan kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang memberi penekanan kepada semua aspek perkembangan kanak-kanak. Hal ini kerana kurikulum digubal untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial serta mampu untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Kesimpulannya, walaupun bilangan sekolah Reggio Emilia ini lebih sedikit jika hendak dibandingkan dengan prasekolah Montessori dan juga Waldorf, namun pada pendapat saya, kurikulum Reggio Emilia ini juga mampu untuk melahirkan kanak-kanak yang cerdas. Hal ini kerana setiap model kurikulum mempunyai cara mereka yang tersendiri dan juga kelebihan tersendiri dalam perkembangan kanak-kanak.